Al-haqiqatu wal majaz. Apakah haqiqah dan apakah majaz? Haqiqah maksud dia yang sebenar. Sedangkan majaz ni bermaksud bukan yang sebenar. Jadi haqiqah dengan majaz ni adalah sebenarnya berlawanan antara satu sama lain. Haqiqah berlawanan dengan majaz. Begitulah juga majaz berlawanan dengan haqiqah. Jadi salah satu ada, maka satu lagi mesti tak ada. Dia tak boleh ada sekali ya. Dia mesti salah satu sahaja yang akan mengambil tempat. Jadi yang pertama sekali adalah al-haqiqah. Apa itu haqiqah? Haqiqah bermaksud yang sebenarnya. Jadi kalimah yang digunakan memang bermaksud dengan maksud erti yang sebenarnya. Hiyal kalimatul musta'malatu fi ma'nahal asli. Ia adalah kalimah yang digunakan fi ma'nahal asli, pada maknanya yang asal. Tengok gambar ini, gambar laut ya. Memang laut yang sebenar-benarnya, dan memang lautan itu adalah pada makna yang asal, iaitu laut yang anda boleh tengok dalam gambar ni. Yajril waladu fi syati'il bahr. Berlarilah seorang budak di pantai sebuah laut. Jadi laut di sini adalah laut yang sebenarnya. Memang laut betul. Kalau tengok dalam gambar ni pun memang gambar laut. Jadi laut itu dimerahkan. Itu fokus kita. Al-bahr, lautan, memang dengan makna lautannya sebenarnya. Tengok pada keterangan al-bayan. Yajril waladu fi syati'il bahr. Berlarilah seorang budak di pantai sebuah laut. Al-haqiqah. Memang ayat ini adalah ayat haqiqah, dan kalimah yang terdapat pada ayat tersebut iaitu bahr. Memang bahr, memang laut yang sebenar-benar laut. Jadi kalimatul bahr tadullu 'ala al-ma'na al-haqiqi. Kalimah lautan ini memang menunjukkan pada makna yang sebenarnya, iaitu lautan. Itulah yang dinamakan al-haqiqah. Yang keduanya adalah al-majaz. Majaz ini dia adalah lawan kepada al-haqiqah. Jadi majaz ini bermaksud bukan kalimah dengan arti yang sebenarnya. Kalimahnya bukan dengan maksud seperti mana hakikat. Hakikat memang maksud sebenar macam tu. Tetapi majaz ini dia adalah bukan kalimah yang dikehendaki, bukan sebenar-benarnya. Huwal kalimatul musta'malatu. Majaz itu adalah satu kalimah yang digunakan fi ghairi ma'nahal asli, pada makna yang bukan maknanya asal, bukan dengan makna yang hakikat. Li'alaqatin, kerana ada hubungan kaitnya. Ma'a qarinah, ada qarinah yang mana mani'ah, yang menegah. Ada satu tanda yang mana menegah min iradatil ma'nal haqiqi, daripada dikehendaki makna yang hakiki. Jadinya contohnya kalimah bahr, lautan. Pada hakikat, kalau lautan itu bermaksud lautan sebenarnya, itu ada airnya, ada luas, keluasan. Kemudian kita tengok dekat ayat ni, yu'allimul bahru, lautan mengajar atulab, pelajar-pelajar, fil fas, di dalam kelas. Jadinya lautan ini dia mengajar budak-budak, mengajar pelajar-pelajar di dalam kelas. Jadi
Adakah laut boleh masuk dalam kelas? Adakah laut boleh bercakap, berkata-kata sambil mengajar? Dia pula mengajar pelajar-pelajar ramai pula. Adakah itu adalah laut yang sebenarnya? Dalam gambar ini ada laut tak? Oh, tak ada lautan. Yang ada dalam gambar ni seorang ustaz dan anak-anak muridnya. Jadi apakah ini maksudkan dengan lautan itu? Sudah tentulah lautan ini bermaksud dengan makna majas, bukan dengan makna kejadiannya laut, tetapi dengan makna yang majas sahaja, iaitu orang alim. Kerana orang alim dianggap sebagai lautan yang tiada ketepian. Lautan yang mana sangat luas, sangat banyak ilmunya. Berbagai khazanah yang terdapat di dalam lautan besar itu. Jadi, ia adalah perkataan majas, kalimah majas bagi orang yang mana alim, orang yang banyak ilmu. Dia sama artikan dengan lautan. Seolah-olah laut. Macam tu. Al-bayan, kan keterangannya, yu'allimul bahru, lautan mengajar. At-tullab, lautan mengajar budak-budak, pelajar-pelajar. Fil fasl, di dalam kelas. Ia adalah al-majas. Kerana kalimatul bahr, kalimah bahr tadullu ala al-ma'na al-majazi, ia menunjukkan makna majazi. Ay al-mu'allim dhu ilmil wasi', orang alim yang mempunyai ilmu luas. Seolah-olah lautan Pasifik yang luas, seolah-olah tiada tepi. Itulah kelebihan orang alim, dianggap sebagai lautan yang luas, yang besar. Jadi ia adalah al-majas. Mari kita tengok bersama-sama perbandingan di antara kalimah haqiqah dan juga kalimah majas. Dalam gambar di sini nampak jelas perbezaan dan perbandingan antara kedua-duanya. Satu kalimah tetapi dengan maksud yang sebenar, dan ada yang dengan maksud yang bukan sebenarnya. Ada hanya sebagai pinjaman sahaja daripada perkataan sebenar. Maka pinjaman itu dipanggil majas. Hakikat pula adalah perkataan yang sebenarnya. Mari kita tengok sama-sama di dalam contoh yang terdapat di dalam muka surat ini. Mari tengok gambar singa tu. Yang merah tu al-asad, singa. Singa di sini, di dalam gambar ini memang singa sebenarnya. Sedangkan yang sebelah kiri itu pun disebutkan al-asad, singa. Tetapi adakah itu singa sebenarnya? Tak ada pula gambar singa kan. Gambar seorang manusia, seorang yang membaca khutbah, mungkin khutbah jemaat atau khutbah raya. Macam manakah kita nak bezakan perkataan yang sebenar dengan perkataan pinjaman sahaja, iaitu majas. Perkataan sebenar dinamakan hakikat, sedangkan majas adalah perkataan pinjaman, bukan yang sebenarnya. Tengok dalam contoh di sini, gambar singa itu. Kita boleh bezakan di antara singa yang sebenar dengan bukan singa yang sebenar berdasarkan ayat yang terdapat. Walaupun tanpa gambar, kita boleh tahu ini adalah yang sebenarnya ataupun bukan yang sebenarnya berdasarkan ayat tersebut. Tengok di sini, ya aishul asadu fil ghabah, hiduplah singa di hutan liar. Jadi di sini kita dapat tahu, kita dapat pastikan bahawasanya ia adalah singa sebenar, sebab tinggal di tempat asalnya, iaitu di tempat habitat singa.
maka sudah tentulah ia adalah singa sebenarnya, sebab manusia ataupun orang tak akan tinggal di dalam hutan. Okey, sudah tentulah ia adalah singa yang sebenar. Sedangkan yang sebelah kirinya itu, yaktubul asadu al mimbar, berkhutbahlah singa di atas mimbar. Jadi sudah tentulah kita dapat kenal pasti bahawasanya singa yang terdapat dalam ayat ini adalah singa atas dengan makna majas sahaja, iaitu perkataan pinjaman daripada singa yang sebenar, al-asad, disebabkan berkhutbah. Perkataan khutbah itu menunjukkan ia adalah singa itu bukan singa sebenar, sebab singa tak boleh berkata-kata, apatah lagi membaca ayat Quran, membaca hadis. Kemudian pula di atas mimbar, di atas mimbar lagi, kan, menunjukkan ia bukannya singa yang sebenarnya. Jadi tentulah ini bukan singa yang sebenarnya disebabkan dia berada di atas mimbar. Yaktubul asad alal mimbar. Sudah tentulah ia bukan singa sebenarnya sebab berkhutbah lagi. Kemudian tala'atis syamsu minal masyriq, terbitlah matahari daripada sebelah timur. Okey, jadi terbit matahari. Jadi bila terbit tu menunjukkan ia adalah matahari yang sebenar sebab terbit daripada sebelah timur. Dia sudah tentulah ini adalah matahari yang sebenar. Sedangkan yang sebelah kiri itu laqitu syamsa amamal idara, aku bertemu matahari di depan pejabat. Sudah tentulah bukan matahari yang sebenar sebab ayat di sini menunjukkan bertemu di depan pejabat. Bagaimanakah kita nak bertemu matahari di depan pejabat? Sudah tentulah tidak munasabahkan. Jadi sudah tentulah matahari di sini bukan matahari yang sebenarnya. Mestilah bukan matahari sebenarnya. Sebab matahari tak akan dapat ditemui di depan pejabat mana-mana tempat. Okey. Kemudian tafatahatil wardatu fir rabi', berkembang mekarlah bunga ros itu di musim bunga. Sudah tentulah ia adalah bunga yang sebenar sebab berkembang di musim bunga pula. Memang betul lah ia adalah musim bunga pada ia adalah bunga yang sebenar yang berkembang pada musim bunga. Kalau tengok yang sebelah kiri itu dhahikatul wardah, ketawalah oleh bunga ros. Sudah tentulah bukan bunga yang sebenar sebab berketawa pula, kan. Mana ada wardah yang ketawa. Sudah tentulah wardah itu bukannya wardah yang sebenarnya. Sudah tentulah bunga ros itu adalah majas sahaja bagi seorang. Kemudian bakatit tiflatu, menangislah oleh seorang budak. Dia menangis. Jadi menangisnya itu menyebabkan kita tahu bahawasanya ia adalah budak sebenarnya sebab memang budak ini dia punya fi'il menangis. Kemudian kalau tengok sebelah kirinya itu bakatis sama. Bakatis sama, menangislah langit. Sudah tentulah kita kata bahawasanya ayat ini adalah bakat itu memang majas sebab langit tak akan bersifat dengan menangis, tidak akan melakukan perbuatan menangis. Sudah tentulah ia adalah majas kepada langit. Kerana langit menurunkan air, jadi kita anggaplah seolah-olah dia menurunkan air mata. Sudah tentulah sebab itulah orang namakan perbuatan hujan turun ini seolah-olah menangis, maka orang panggil pun menangislah. Langit menangis. Jadi dalam ayat tersebut kita dah dapat membezakan antara yang sebenarnya dan majas.
Kemudian toro atairu fil hawa, terbanglah oleh burung yang terbang di udara. Jadi toro itu terbang. Jadi sudah tentulah kalimah toro itu terbang itu kalimah yang sebenarnya, sebab burung kan bersifat dengan sifatnya terbang di udara. Jadi ayat yang dalam sini sudah tentulah kita dapat pastikan bahwasanya ini adalah burung yang sebenarnya yang terbang. Terbang pun memang sifat burung yang terbang. Jadi sudah tentulah kita dapat pastikan ia adalah hakikat. Terbang sini memang hakikat. Sebab burung memang perbuatannya, sifat dia terbang. Kalau sebelah kiri pula tarol khabaru, terbanglah berita fi anha'il alam, di segenap pelosok alam. Jadi dimerahkan di sini nak kita pastikan kita fokus kepada kalimah ini. Adakah terbang ini terbang yang sebenarnya ataupun terbang dari segi majaz sahaja? Oh, sudah tentulah majaz. Sebab perkabaran dia tak terbang, kan? Tak terbang seolah-olah burung. Tidak terbang seperti burung. Ia hanya adalah majaz, kalam yang bukan hakikat. Nak beritahu kepada kita bahawasanya perkabaran itu pun boleh terbang macam burung. Sedangkan bukannya terbang yang dimasukkan dalam ayat ini bukan bermaksud terbang yang sebenarnya seolah burung terbang, tetapi ia hanya sebagai majaz saja. Sebab kan perkabaran dia boleh pergi ke mana-mana saja di dalam dunia ini seolah macam burung. Jadi ringkas katanya yang sebelah kanan itu adalah hakikat, yang sebelah kiri majaz. Untuk lebih jelas perbezaan di antara majaz dan hakikat, kita boleh tengok contoh di sini dan kita nilaikan sendiri adakah contoh ini menunjukkan kepada kalimah majaz ataupun hakikat. Sebab kita dapat kena pasti antara hakikat dengan majaz dengan melihat, dengan menghayati dan menilai sendiri contoh yang diberikan di sini. Tengok di sini. Yamurul barqu amal musyahidin. Yamurul barqu amamal musyahidin. Lalulah kilat di hadapan penonton-penonton. Siapa itu penonton? Penonton adalah orang yang berniat hendak menonton sebuah perlawanan ataupun menonton mana-mana pertandingan. Itu yang dinamakan menonton. Kemudian pula, adakah mereka tahu di situ akan adanya kilat yang melalui kawasan tersebut? Sudah tentulah kita dapat syak wasangka, kita was-was ia adalah kilat yang sebenar. Sebab apa? Sebab dalam ayat tersebut ada sebut penonton yang sedang menunggu untuk melihat tontonan. Kilat hendak mempersembahkan lariannya di depan mereka. Dan tentulah ayat ini menunjukkan kepada adanya majaz di sini. Sebab al-barq, kilat ini dia ditunggu oleh orang ramai untuk lalu di depan penonton-penonton ni. Tentulah kilat di sini bukan kilat yang sebenar. Kilat apa? Seorang yang kuat berlari, pantas berlari, pantas berlari, dan dia akan berlari di dalam sebuah studium. Dan tentulah ini kan kilat sebenar. Ini ada kilat majaz saja. Kilat sebenar kita tak akan dapat menontonnya dengan berniat, sebab dia dalam bentuk yang tiba-tiba je. Kemudian yaqtaful bustani, memetiklah seorang pekebun al-wardatul hamra, pekebun memetik bunga mawar merah. Di sini adakah kita akan rasa was-was atau syak wasangka dengan kalimah di sini? Jika terdapat padanya majaz, dah tentu kita tak akan rasa syak wasangka akan adanya majaz, sebab ayat sini memang menunjukkan sebenar-benarnya. Okey, tengok
yaqtaful bustani, memetik oleh seorang pekebun. Al-waratul hamra, bunga mawar merah. Jadi bunga mawar merah ni dia petik. Kemungkinan kita anggap al-wardah ni, bunga ini bukan bunga sebenar, perempuan kan. Mungkin ia adalah perempuan. Sebab perempuan ini dianggap sebagai mawar merah, tetapi perempuan ini dipetik. Bila dipetik oleh pekebun lagi, tentulah ia bukan perempuan sebenar. Ia adalah hanya majas. Bukan perempuan yang sebenar, tetapi perempuan ini bukan perempuan sebenar. Ia adalah bunga yang betul lah. Sebab mana mungkin perempuan yang betulnya dipetik. Pekebun pula petik kan. Kemudian yamshil namiru, berjalanlah oleh harimau wastal Madinah, di tengah bandar. Berjalanlah harimau. Adakah harimau ni boleh berjalan di tengah bandar pula? Tentulah ayat ini adalah ayat majas. Sebab kalimah yang ada pada sini, kalimah nama yang ada pada ayat ini menunjukkan ia adalah majas. Sebab mana mungkin harimau boleh berjalan pula relax kan di tengah bandar. Kan harimau ada di zoo kot kalau ada di dekat bandar ni. Kan, tapi dia berjalan pula dengan ria-ria. Menunjukkan bukan harimau yang sebenar. Mungkin harimau ini biasanya digelar orang yang berani, orang yang kuat, harimau kan. Harimau ni bermaksud orang yang kuat lah ni, orang yang berani. Kemudian arsaltul aina liyura qibatul lab, aku mengutuskan mata untuk mengawasi pelajar-pelajar. Okey, pelajar tengah periksa kan, maka aku ni hantar mata untuk mengawasi mereka. Mana boleh hantar mata saja untuk pergi kan. Untuk mengawasi, mata ni tugas dia, sifat dia untuk melihat, memantau. Adakah ini mata yang sebenar yang boleh terpisah daripada badannya? Sudah tentulah ini ia bukan mata yang sebenar, ia majas. Sebab mana mungkin mata boleh pergi sendiri tanpa kepala, tanpa kaki. Mata tak ada kaki nak pergi, dia memerlukan kaki, memerlukan kepala untuk bersama dengannya. Maka mata di sini bermaksud dengan maksud majas, itu seorang yang mana kerjanya memantau. Kemudian yang last sekali, yang terakhir, sudul mujtahidu. Okey, menuailah orang yang rajin samarati ijtihadi, buah-buahan kerajinannya. Dia menuai hasil kerajinannya, itu dalam bentuk buah. Samarati, buah-buahan kerajinannya. Adakah buah di sini buah yang sebenar, buah kerajinan? Kalau kita rajin sekalipun tidak akan mengeluarkan buah, tidak. Kecuali kalau orang tu rajin menanam buah lah, menanam pokok. Kalau rajin menanam pokok, sudah tentulah akan ada buahnya. Tetapi di sini bermaksud dia orang rajin belajar. Okey, dia rajin belajar. Adakah buah yang akan keluar? Tak. Jadi buah yang di sini, adakah buah yang sebenar? Bukan buah yang sebenar. Ia adalah bukan buah yang sebenar. Ia adalah faedah usaha dia yang rajin itu. Jadi samarat buah-buahan sini bukan buah yang sebenar, tetapi ia adalah majas sahaja. Majas bermaksud faedah kerajinannya.